Bab yang ke-10, kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ni, kehidupan dia kalau serba-serbi kita tahu, memang baginda ini hidup dengan keadaan yang bukan saja susah tetapi amat susah. Ha. Walaupun macam tu, walaupun Rasulullah ini pernah di-offer oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui malaikat. Ha. Nak tak aku tukarkan gunung ini menjadi emas? Nak tunjukkan. Bolehlah sampai ke tahap itu. Tapi baginda Nabi kita, dia tak nak. Nabi kita tetap memilih dengan keadaan hidup begitu. Kalau kita buat reverse psychology kita fikir, andai kata Nabi pilih ketika itu memilih emas, bagaimana kedudukan kita pada hari ini? Maknanya, orang-orang susah ni akan terus ditindas. Ataupun orang-orang susah ini tidak akan pun dipandang. Tetapi Nabi kita memilih untuk mengekalkan keadaan hidup yang penuh dengan kezuhudan, bukan kerana Nabi kita miskin, tetapi Nabi kita menghabiskan segala hartanya pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita tengok macam mana cara Nabi kita ni nak ukur dengan susah kita hari ini. Nabi ni, dia harungi keadaan hidup yang amat susah ni dengan tabah dan juga sabar. Dia harung dia setiap hari. Kalau kita hari ni ada sekeping roti, kita lapar, kadang-kadang mana mungkin kita akan bagi kepada orang. Tapi Nabi tidak. Sehingga kan daripada hadis yang sahih yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anhu. Dia kata, sesungguhnya kami ahli keluarga Muhammad pernah tinggal sebulan tanpa dapur berasap, kecuali yang ada ialah kurma dan air sahaja. Dua benda ni je. Maka kita cek balik rumah kita. Ada tak sebulan tak berasap dapur? Memanglah Ustazah tak berasap sebab makan kat luar. Kita ada choice, ada pilihan. Tetapi Nabi tidak ada. Apabila sesiapa saja yang datang ke rumah baginda Rasulullah SAW, maka Nabi akan bagi. Orang minta seekor kambing, Nabi bagi 30 ekor. Kita orang minta seekor, belum tentu setengah peha kambing kita bagi. Tapi itulah pemurahnya Nabi. Yang dikatakan sifat Nabi ini adalah pakaian-pakaian Al-Quran, dan sebenarnya sifat Nabi ini adalah tajallinya sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang amat pemurah. Maka itulah kesusahan yang baginda lalui untuk menyampaikan iaitu Islam pada hari ini. Maka kemuliaan yang Nabi angkat kepada kita, Nabi ajar kita, dia muliakan iaitu pertama anak-anak yatim. Yang kedua, dia muliakan orang-orang yang susah. Maka kita buatlah hidup kita ini agar kita memuliakan mereka. Selagi mana Allah berikan kepada kita kurniaan, sedikit harta, sedikit kewangan, sedikit kederat, sedikit pengaruh, bantulah mereka-mereka ini. Bukan kita tinggalkan ataupun kita tindaskan. Jauh sekali kita hanya nak memilih kasta-kasta kita. Ataupun kita kata nak pilih, oh ini geng aku. Maka kita elakkan. Sebab apa? Kita takut dengan apa yang kita bawa pada hari ini menyebabkan Nabi ini dia tak suka dengan kita. Ni kita risau. Macam bulan Rabiul Awal ni, macam hari ni Alhamdulillah, pertama kita secara istiqamah mingguan lah nak kira kan, infak air balang tu saya kata hantar separuh dekat rumah anak yatim. Sebab kita nak menyantuni anak yatim pada bulan Rabiul Awal. Inilah antara kita nak santun, nak ajar nafsu kita ini agar sukakan kepada orang-orang yang susah. Nak ajarkan nafsu kita ni agar kita sentiasa mencintai kepada golongan yang Nabi cintai. Banyaklah kita kena turun padang membantu golongan-golongan yang lebih susah daripada kita. Banyaklah kita ingin menyantuni mereka. Kalau ada rezeki yang lebih, panggil anak-anak yatim datang rumah kita, barakah. Panggillah mereka-mereka ini dalam majlis-majlis kita. Santunilah mereka, bagi mereka makan yang sedap-sedap. Tapi kita kadang-kadang bila panggil anak yatim, makanan yang biasa-biasa je kita bagi. Contohnya, kadang nasi lemak, kan? Tapi kita tak santun mereka dengan memberikan makanan yang enak-enak. Ini kesilapan kita. Tapi kalau YB datang, kita santun je. Meja VIP tu kadang-kadang kita hidang nasi Arab. Kadang-kadang kita hidang lah macam-macam nasi pelangi hujan lah macam-macam.
Tapi bila kadang-kadang kita pandang pada anak yatim, kita hanya bagi, alah tak apalah anak yatim kita bagi je lah. Nasi lemak pun cukup lah, tu pun bungkus. Kan? Maka ajarlah diri kita untuk kita menyantuni mereka. Sebab mereka ini ada cahaya-cahaya yang telah dimuliakan oleh baginda Nabi kita. Dan Allah Subhanahu Wa Taala juga memuliakan mereka. Maka doa anak-anak yatim ni makbul. Kita selalu salah. Jumpa anak yatim, kita minta dia doakan kita. Bukan kita mendoakan dia. Kita ni seumur, saya selalu cakap pada diri saya, kita ni perasan je. Saya ni perasan je. Rasa macam kita bagus sangat. Tapi sedangkan kadang-kadang kita ini menumpang akan keberkahan mereka. Inilah sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun Nabi ini juga dikatakan sebagai ketua keluarga. Sebab kita tahu Nabi ini ramai isteri. Tapi sifat Nabi sangat-sangat adil dengan isteri-isteri baginda. Masa Nabi dengan Siti Khadijah radhiyallahu anhu, dia tidak berpoligami. Selepas wafatnya Siti Khadijah radhiyallahu anhu, isteri tercinta Nabi, barulah Nabi berkahwin dengan Aisyah radhiyallahu anhu. Kemudian barulah Nabi berpoligami. Ataupun kita boleh kata Nabi ada isteri-isteri yang lain. Tapi Nabi ini sangat-sangat adil terhadap seluruh isterinya. Walaupun Nabi sangat cintakan kepada Siti Khadijah berbanding isteri-isteri yang lain. Maka mulut Nabi ni selalu cerita pasal Siti Khadijah. Walaupun Siti Khadijah ni telah pergi meninggalkan Nabi. Telah pergi dalam kehidupan mereka kan. Tapi Nabi tetap juga bercakap tentang Aisyah. Kesan daripada pengorbanan yang telah dicurahkan khususnya dari segi harta, tenaga mahupun nyawa. Inilah yang betul-betul Nabi rasa kasih dan sayang kepada Siti Khadijah. Nabi ini dia suka bergurau dengan isteri-isterinya. Dan Nabi tak pernah makan sendirian. Maknanya Nabi kalau balik dia akan makan dengan isteri dia. Dia tak pernah makan. Ini antara sifat romantisnya Nabi. Maka Aisyah meriwayatkan dalam sebuah hadis. Ini semua kita tahu bahawa sesungguhnya baginda Nabi kita SAW pernah mandi sebekas dengan Aisyah radhiyallahu. Kalau kita kata hari ni, maksudnya dekat dalam bathtub lah. Jangan buat ngarut, ambil besen, letak dua orang mandi situ, dia kelakar, takut masuk dua-dua, tak boleh keluar pun kan. Maksudnya macam tu. Mungkin dalam bekas ataupun telaga ataupun kolah, Nabi dengan Aisyah pernah duduk mandi berdua bersama-sama. Nak menunjukkan bahawa sifat Nabi yang sangat penyayang dan sangat romantis. Baginda juga, walaupun dia seorang Rasul, walaupun dia seorang ketua keluarga, baginda tetap meminta izin daripada isteri-isterinya apabila baginda ingin qiyamul lail. Dia minta izin lah, maknanya dia bagi tahu. Sebab apa? Dia akan meninggalkan tempat tidur. Tempat tidur dia bersama dengan isterinya. Namun Nabi akan mengejutkan isteri-isteri baginda khususnya pada setiap malam bulan Ramadan. Nabi akan kejut isteri-isterinya, bukan satu isteri tau. Semua isteri Nabi akan kejut untuk bangun solat malam di bulan Ramadan. Maka sifat adil Nabi Muhammad ini, layanannya sama rata diberikan oleh Nabi melalui giliran demi giliran. Tetapi walaupun dalam penggiliran di antara isteri-isteri Nabi ini, mereka isteri-isteri yang lain sangat-sangat beralah dengan Aisyah radhiyallahu. Sebab Nabi lebih banyak menghabiskan masa. Kalau contoh Nabi sakit, Nabi banyak duduk rumah Aisyah. Walaupun pada peringkat tersebut pada isteri-isteri lain. Tapi isteri lain dia macam, dia tak apalah, beralah lah. Bagilah Aisyah radhiyallahu anhu jaga. Maksudnya macam tu. Tetapi dari segi sikap adil, tetap adil. Dari segi datuk kepada cucu-cucunya. Maksudnya datuk ni macam mana? Cucu-cucu lah, bukan ada pangkat datuk. Tak. Datuk kepada cucu-cucunya yang paling dia sayang adalah Hasan dan Husain. Kita tahu cerita Hasan dan Husain ini isteri cucu Nabi yang Nabi sayang. Suatu ketika bila Nabi solat ni, mungkin pernah berlaku lah pada siapa yang ada cucu. Saya tak ada cucu lagi, saya tak tahu. Bila dia solat tu, waktu sujud tu,
Apa jadi? Kita ni jadi macam kuda dia. Tak tahulah siapa yang pernah melalui pasar tu. Cucu Nabi pun buat macam tu. Hasan dan Husin dia naik atas Nabi ni. Dia jadi macam pundak macam tu kan. Kalau kita hari ni saya tak tahulah, mungkin marah ataupun mungkin tak marah ke. Tapi Nabi buat apa? Nabi tak angkat pun badan Nabi selagi mana cucunya duduk dekat atas tu. Sehinggalah Hasan dan Husin ni pergi beredar daripada Nabi. Sebenarnya bukan saja Nabi ini sayang kepada cucunya, tetapi Nabi sangat kasih pada kanak-kanak pada zaman Nabi. Bila Nabi datang je kan, kanak-kanak ni akan buat tangan macam ni. Nak peluk Nabi. Dia seronok lah. Bila Nabi datang dia orang dapat dah Nabi. Tangan dah macam ni, dah memanggil Nabi. Sebab Nabi memang sangat suka kepada kanak-kanak. Apabila Nabi bertemu dengan kanak-kanak, adab Nabi akan rendahkan badannya, eye level dia akan sama dengan anak-anak tersebut. Maksudnya dia tak adalah berdiri tinggi, anak tu mendongak, tidak. Dia tunduk, dia akan ambil tangan anak-anak tu, dia akan cium. Kasihnya Nabi kepada kanak-kanak. Maka Rasulullah juga adalah seorang ahli politik. Ni nak PRU ni. Siapa kata Rasulullah bukan ahli politik? Dia juga dalam politik. Tapi politik dia bukan macam kita. Politik kita hari ni, kita yang lobby diri, kita yang nak dipilih, kitalah yang nak segala-galanya. Pada zaman Nabi, tidak. Hatta pada zaman Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Khattab, kemudian turun kepada siapa? Uthman bin Affan, mereka dilantik. Tak ada lobby-lobby. Sampailah pada zaman Umar bin Al-Khattab ni, Umar dia dah nak wafat kan, dia dah sakit, dia minta keluar 10 orang daripada perkumpulan mereka, sahabat-sahabat ni. Dia kata dalam 10 orang ni yang terlatih ni ataupun yang terpilih ni, kau keluarkan seorang. Ketika itulah berlakunya di antara Uthman bin Affan dan Abdul Rahman bin Auf. Mereka nak angkat Abdul Rahman bin Auf, tapi Abdul Rahman bin Auf mengalah. Malah Abdul Rahman bin Auf menjadi hakim. Dia orang tolak Uthman bin Affan. Sebab apa? Sebab Umar kata kalau tidak keluar seorang pemimpin dari korang semua 10 orang, maka aku akan penggal ke 10 kepala. Maksudnya pada zaman tersebut pemerintahan mereka itu bukanlah kata nak melobi diri untuk memegang amanah. Sebab mereka sangat takut memegang amanah, takut tak deliver. Sebab setiap amanah itu satu tanggungjawab yang sangat-sangat berat. Maka tidak ada sia-sia bagi mereka yang bermusyarat dan tidak akan kecewa bagi orang yang beristiqarah. Dalam satu hadis, maka Rasulullah sangat pentingkan musyarat. Contohnya sebelum pergi berperang, dalam perang Uhud, Rasulullah buat musyarat dulu. Dia buat musyarat bersama dengan anak-anak muda Madinah tentang strategi. Bagaimana nak pergi dalam peperangan ni? Bagaimana aplikasi ataupun bagaimana cara-cara dalam peperangan Uhud. Sehinggalah Rasulullah ini juga akan menerima pandangan majoriti dalam melaksanakan setiap tindakan. Maksudnya, walaupun dia tengok budak tu budak baru yang masuk ataupun budak yang lebih muda, bila idea itu sangat bagus dan diterima oleh majoriti, Rasulullah akan ambil. Sebab itu kita ini ikut pada majoriti. Kalau dalam mesyuarat kan, apa-apa pun ikut majoriti. Ikut majoriti lah, barulah kita tahu mana satu keputusan yang bagus. Kerana apa? Inilah yang telah diaplikasikan oleh baginda Nabi kita SAW. Lepas tu Nabi kita ni buat apa? Sebagai seorang ahli politik, Nabi akan utuskan surat. Dia akan utuskan surat kepada pemimpin-pemimpin negara. Lepas tu cok mohon Nabi pakai apa? Cincin Nabi. Kan cincin Nabi ada logo Allah, Rasul, Muhammad. Maka dia akan cop dekat situ, lalu dia cop. Jadi mohor dia lah. Dia punya cop. Dia hantar pada siapa? Kita tengok raja-raja yang Nabi hantar. Raja Hurkul. Yang Hercules ni. Hercules iaitu Raja Rom pada tahun ke-6 Hijrah. Makna Raja Rom ni dulu Masya Allah. Bukan kata dulu, hari ni pun. Rom ni dia steady. Nabi hantar surat. Haris bin Abi Samar Al-Ghasani, Raja Damsyik. Hebat Nabi kita ni. Dia nak hantar dakwah dia terhadap kepada pemimpin dan raja-raja negara. Raja Kisra. Raja Kisra ni yang cerita pasal gelang semalam tu. Kan? Dia minta dengan syurakah tu. Syurakah janji akan bagi gelang daripada Raja Kisra.
iaitu Raja Parsi, Raja Mukaukis, Raja Mesir, Raja Al-Najasi, iaitu Raja Habsyah, Huzah bin Ali Hanafi, pemerintah Yamamah, Al-Munzir bin Sawi Al-Tamimi, pemerintah Bahrain, Jaifah bin Abdul Ibnul Al-Jalaindi, kedua-duanya adalah pemerintah Oman. Kesan daripada utusan yang telah dihantarkan oleh baginda Rasulullah kepada raja-raja tersebut, maka Rasulullah dapat mengetahui akan siasah politik negara tersebut dengan kecenderungan pemerintahannya. Itu yang pertama lah. Dalam banyak-banyak Nabi hantar surat ni, Raja Yaman memeluk Islam. Raja ni. Raja Muqawqis Mesir tidak menerima Islam, akan tetapi dia tak terima Islam. Dia menghantar hadiah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas tanda terima kasih daripada surat Nabi kepada dia, adabnya. Maka Raja Muqawqis telah menghadiahkan siapa? Maria Al-Qibtiyah dan adiknya yang bernama Syarin untuk dijadikan apa? Isteri kepada baginda. Allahu Akbar. Sampai macam tu hadiah. Tak ada nak bagi hadiah berapa juta. Tak. Hantar isteri je. Raja Najasyi, Raja Habsyah telah memeluk agama Islam. Al-Munir bin Sawi At-Tamimi, pemerintah Bahrain juga memeluk agama Islam. Hantar surat ni. Hebat Nabi kita ni. Kedua-dua pemerintah Oman dan seluruh rakyatnya akhirnya memeluk agama Islam. Inilah contoh kepimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari segi kepimpinan, Nabi tetap menerima pandangan orang-orang bawahan Nabi. Tak kira orang tu miskin, orang tu kaya ataupun orang tu hamba. Nabi tetap akan terima pandangan mereka. Tetapi Nabi tetap mengambil kira iaitu cadangan dan juga keputusan majoriti. Contoh dalam perang Khandaq, ada seorang budak tu. Dia baru dia memeluk Islam dan dia merupakan adalah orang luar, bukan orang Arab, yang dipanggil namanya Salman Al-Farisi. Nama dia sangat famous lah. Salman Al-Farisi ni dia cakap apa? Dia cadangkan kepada Nabi, ya Rasulullah, kita buat parit yang panjang dan lebar bagi membina benteng pertahanan menghadapi musuh. Kalau ikutkan pandangan Salman Al-Farisi ni, tak pernah diberikan oleh orang penduduk Arab. Kalau kita rasa macam, tak logik akal lah kot, kenapa nak buat parit? Kan? Tapi itulah dia kata cara-cara orang Parsi berperang. Namun begitu ia tetap diterima oleh cadangan Salman Al-Farisi ni, Nabi terima. Maka diorang pun buat benteng pertahanan. Dan Nabi kita dia tetap mengamalkan Majlis Syura. Majlis Syura ni apa? Mesyuarat lah. Nabi mesyuarat kat mana? Nabi mesyuarat di masjid. Kenapa Nabi mesyuarat kat masjid? Kenapa tak buat dekat kalau macam kita dewan ke kan? Sewa hotel ke, kita nak mesyuarat rumah kita. Sebab Nabi tahu apabila melakukan mesyuarat di masjid, jadi apa? Pertama akan jauh daripada gangguan iblis dan syaitan. Nabi minta perlindungan di rumah Allah. Yang keduanya, ahli mesyuarat pasti akan menghormati masjid. Maknanya yang datang tu, yang dengar tu, mestilah hormat masjid. Bila dia hormat masjid, mestilah ada adab-adab dia. Rumah Allah kan? Dan seterusnya, bila dah tahu adab dalam masjid, pastilah ahli-ahli mesyuarat tidak akan meninggikan suara serta menjaga adab-adab khususnya di dalam masjid. Sebab tu Nabi suka buat dekat masjid. Dia tak buat ke hotel. Dia tak buat dekat dewan-dewan. Dia tak buat dekat bilik office ke, contoh kan. Dia buat kat masjid. Sebab pertama-tamanya nak minta gangguan daripada iblis dan syaitan. Maka contohnya Nabi ni dia buat perbincangan strategi dalam menghadapi peperangan Uhud. Walaupun Nabi kita telah berpendapat lebih baik bertahan di kota Madinah. Nak pergi perang Uhud ni Nabi kata kita duduk kota Madinah ni. Tapi bila ada beberapa suara anak muda yang dia kata apa? Dia tak nak. Dia mencadangkan agar berperang ini kita keluar daripada kota Madinah. Maka cadangan tersebut diterima oleh Nabi dengan mengambil kira pandangan majoriti. Kalau Nabi kata duduk kota Madinah dulu, jangan keluar dulu. Tapi diorang kata tak, kita kena keluar dulu. Maka bila majoriti, Nabi terima.
Maka pembahagian kuasa juga, Nabi kerap menukar panglima angkatan tentera bagi memberi peluang kepada sahabat-sahabat yang lain merasai kepimpinan. Maksudnya kalau kita macam kita 2 tahun je, lepas tu tukar. 2 tahun je, tukar. Tapi dalam PKP, Alhamdulillah kita 3 pemimpin terus. Kita kenal. Maksudnya kan. Tapi Nabi ini dia tak stay. Dia tak kekalkan. Contoh 6 tahun, 7 tahun pemimpin yang sama. Tak. Nabi tetap akan tukar untuk memberi ruang kepada orang baru merasai akan kepimpinan. Tetapi kita ketahui baginda sendiri akan keluar berperang. Jawatan yang baginda pegang adalah Governor. Dan pemangku beliau adalah yang memimpin Madinah kerap bertukar. Itu strategi Nabi. Ia bukannya diberikan kepada seseorang saja, tetapi dalam ahli keluarganya mahupun kroni. Ini cara bagaimana Nabi ni nak bagi semua orang rasa. Maka dalam peperangan Al-Bawad, panji Islam telah dibawa oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Manakala Sa'ad bin Mu'az diamanahkan menggantikan Nabi yang berada di Madinah. Manakala di dalam peperangan Usyairah. Usyairah baginda memberikan panji Islam. Panji Islam ni apa? Ni bendera. Yang kalau kita tengok ada diorang bawa bendera kalimah La ilaha illallah. Panji itu akan dibawa. Dalam peperangan dulu bersama dengan para Nabi, syarat dia jangan bagi bendera itu jatuh. Kalau bendera itu jatuh, kalah. Sebab itu sahabat Nabi ketika tangannya tu, dia potong di sini, di belah kanan, panji ni dia lepas belah kiri. Dia buang pedang ni. Pedang belah kiri ni dia buang, dia ambil panji belah kiri. Lalu datang pihak musuh dia, potong lagi tangan ni, lalu dia buat apa? Dua-dua tangan dah tak ada, dia peluk panji Islam. Maka panji Islam ni kalau jatuh, habis. Kalah lah. Itulah. Bila siapa yang pegang panji itu makna dianggap sebagai ketua peperangan. Baginda memberi panji Islam kepada Hamzah bin Abdul Muttalib yang menggantikan Nabi di Madinah dan Abu Salamah bin Abu Hasan Al-Mahzumi. Di dalam peperangan Badar, baginda telah melantik Abdullah bin Rawahah untuk menjaga Madinah manakala Saidina bin Abi Talib diamanahkan membawa panji tentera Islam. Beginilah amanah-amanah. Kalau kita hari ini kita tak kisah pun, kita memang nak pegang amanah. Tapi pada mereka satu ketika dahulu sangat-sangat takut. Rasulullah ini bukan saja amat lembut, tetapi dia sangat tegas. Tegas dalam kelembutan. Dalam dia berdakwah kepada kaum kufar. Dia berlembat lembut bersama dengan orang Islam dalam dakwah. Maknanya dengan orang Islam. Kita ni orang Islam ni lembut-lembut lah, tak payahlah tegas-tegas, ini tak boleh, itu tak boleh maksud dia kan. Tetapi baginda merupakan yang sangat tegas dalam bab hukum. Selagi mana hukum itu kata tak boleh, Nabi kita akan tegas. Apabila Nabi cerita tentang azab dan halal haram, muka Nabi akan jadi merah padam bagi menunjukkan bahawa perkara tersebut bukan satu perkara remeh-temeh. Bab halal haram Nabi sangat tegas. Sebab ketika itu mereka ni banyak yang berdagang. Banyak yang bersaudagar. Maka kadang-kadang mereka ini terlepas pandang. Nabi akan tegas. Punya Nabi nak menzahirkan marah ataupun tegasnya sampai muka Nabi pun akan jadi merah. Maka dalam peperangan Uhud, Abdullah bin Ubay datang bersama dengan 300 orang munafik Madinah kerana ingin memberi bantuan kepada Rasulullah SAW. Apa Nabi buat? Nabi tolak. Sebab apa? Yang hadir bersama dengan Nabi itu adalah golongan munafik. Walaupun Nabi ini kalau kita kata 300 orang, okeylah boleh tolong kot dalam peperangan kan. Boleh backup, tapi Nabi tidak. Rasulullah tidak akan menggunakan kekerasan selagi mana pihak musuh tidak memberi penentangan dahsyat kepada umat Islam. Peperangan adalah merupakan jalan terakhir buat Nabi. Sebab tu kita kadang-kadang kita dengar fitnahan-fitnahan kepada agama kita. Dia kata apa? Nabi ni suka sangat pergi berperang. Kenapa? Tak, Nabi itu jalan terakhir. Dah bincang tak mau dengar. Itu jalan terakhir. Bukan kerja nak pergi berperang. Tidak. Bagi meluaskan kalimah Allah Subhanahu Wa Taala. Pantang bagi Nabi yang sudah bersiap sedia untuk pergi berperang. Dah pergi siap-siap ni. Lalah dia last minute dia kata apa? Sorry lah, minta maaf saya tak dapat. Itu pantang Nabi. Ini dalam buku ni lah. Maknanya kalau kita kan, contohnya, okey yelah nanti insyaAllah saya pergi. Last minute kata tak. Nabi cukup marah.
Di dalam setiap peperangan yang dilalui oleh baginda tidak pernah pun berperang dalam keadaan yang tidak bersemangat. Semua bersemangat. Orang kata all out. Baginda seolah-olah singa di tengah-tengah medan pertempuran. Namun baginda Nabi kita sangat pemaaf dan menentang kejahilan. Apa pun hukuman, Nabi akan maafkan. Pertama, Nabi akan maafkan. Contohnya macam kita tengok banyak perkara berlaku tetapi Nabi kita ni tetap memaafkan. Walaupun yang melakukan kesalahan itu layak menerima hukuman, akan tetapi Nabi akan bagi peluang dulu, kau taubat dulu. Meninggalkan tanpa menghukum dan memaafkan kesalahan tersebut. Maka dengan sifat Nabi ini Allah memerintahkan supaya Rasulullah SAW memaafkan kesalahan yang berkaitan dengan perangai buruk manusia yang dilakukan terhadap baginda. Baginda akan memaafkan dan mengambil ia sebagai satu perkara kecil jika kesalahan itu berpunca daripada akhlak manusia tersebut. Nabi tak ambil kisahlah. Maksudnya kalau kita hari ni orang kadang-kadang mengumpat kita ke, contohnya memberikan fitnah kepada kita ke, atau berkata buruk pun tentang kita, ingat satu benda. Maafkanlah dia atas akhlaknya tersebut. Baginda juga tidak mementingkan soal harta dan benda, akan tetapi baginda akan menekankan akhlak yang baik sesama manusia. Ini Nabi tekan. Apa-apa pun, belajar tinggi mana pun, kita tengok akhlak kita. Khususnya akhlak kita bersama dengan para alim ulama. Khususnya akhlak kita bersama dengan guru-guru kita. Kena jagalah. Sebab tu saya sering berikan ingatan. Apabila kita pergi mana-mana pun, ingat satu benda. Kerusi tuan guru kita jangan sekali-kali kita duduk. Untuk kita bergambar ke, untuk apa pun. Walaupun kerusi itu kosong. Jangan kita nak ambil duduk tempat meja dia. Lainlah kalau diizin. Kalau kadang-kadang diizin pun kita tak layak nak duduk. So kita kena faham. Itu antara salakul murid, adab murid dengan guru. Kadang-kadang kita ni naik syekh nak ambil gambar, seronok lah. Tak boleh. Maka dalam peperangan Ghatafan, panglima tentera kafir bernama Dutur yang menyerang hendap Nabi Muhammad SAW yang dia buat apa? Dia hunuskan pedang dekat leher Nabi. Kat sini lah. Namun pedangnya jatuh kerana gementar dengan jawapan Nabi apabila ditanya, siapa yang akan menyelamatkan kamu dari mata pedang ini? Apabila beliau menjawab, Allah. Maka pedang yang dia pegang tadi jatuh. Akhirnya baginda memaafkan dan melepaskannya. Peristiwa itu menyebabkan Dufur memeluk Islam kerana sifat pemaaf Nabi Muhammad SAW, dan akhirnya Dufur dia buat apa? Dia seru seluruh kaumnya peluk Islam. Ini strategi peperangan. Begitu juga dengan perkara yang menyayat hati dalam peperangan Uhud. Hindun dia upah hambanya Wahsy untuk bunuh siapa? Saidina Hamzah, bapa saudari Nabi. Depan Nabi. Dia toreh ini keluarkan jantung, dia nak makan. Tapi akhirnya Nabi memaafkan dia dan Hindun ini memasuk Islam. Tanpa ada sedikit pun dendam Nabi kepada dia. Ini paling susah kita nak buat. Maknanya masih lemah lagi kita. Maka dari segi ahli ekonomi juga Nabi Muhammad seorang yang amanah dalam menjalankan perniagaan. Nabi ini terlibat dengan semua sektor. Dari segi ekonominya, dari segi pembangunannya, dari segi pemerintahannya, dari segi leadershipnya, semua dia terlibat. Maka tidak ada satu pun yang dalam hidup kita ini, kita tidak kata Nabi tak buat. Ataupun kita kata dalam hidup kita ni kan, kita kena cari idola lain selain Nabi. Tak ada. Dia memang ada dah dalam Islam. Maka kita janganlah ikut satu benda yang bukan Islam buat. Contohnya banyak benda lah yang kita tahu kan. Nak belajar. Part bisnes. Part bisnes kita tak boleh ikut cara Islam. Ini sekarang zaman milenium Ustazah. Contoh. Kita tak boleh nak kira-kira macam tu rugi lah. Tak boleh. Nabi dah ajar. Kena ikut Islam. Hatta dalam pemilihan, pembangunan, pemilihan pemimpin pun Nabi ajar. Dalam bab sejarah perkembangan Islam. Kena tahu siapakah yang pemimpin-pemimpin yang perlu ditolak ke depan. Tapi hari ni kita tak tengok pun. Kita tengok pemimpin pertama kalau pandai cakap, okey lah. Lagi kedua, pemimpin ni macam okey je, link bagus punya, ataupun apa lagi. Dia ni insya-Allah lah kalau kita lantik dia, dia akan bantu kita.
Kita tak menilai pun tentang bagaimana kepimpinannya terhadap agama. Contohnya solatnya. Contoh macam-macam benda lah. Itu sebenarnya dalam Islam. Sebab Islam ni dia dah cukup komplit. Kita je yang tak ikut. Sebab kita kata apa? Hari ni millennium. Hari ni zaman Gen Y. Hari ni zaman dah lain. Zaman yang berubah tetapi peredaran dan juga perkembangannya tetap sama. Maka kita tengok baginda menguruskan barang dagangan Khadijah bin Al-Huwailid yang diniagakan. Setiap dirham akan dihitung dan tidak pernah terlintas di fikirannya untuk pecah amanah. Baginda juga menderma di dalam perniagaan. Itulah sebabnya ada zakat. Kena faham Orang yang bisnes kena keluarkan zakat. Orang yang lebihan gaji kena keluarkan zakat. Zakat dengan sedekah infak lain. Zakat tu wajib bagi mereka yang mampu. Tak apa Ustazah, saya dah banyak sedekah dah Ustazah. Tu kira zakat tak boleh. Ataupun tak payah sedekah dah Ustazah, saya dah banyak keluarkan zakat pun tak boleh. Tu kena faham dari segi hukum wajibnya zakat. Ada yang tanya saya baru-baru ni, dia kata zakat ni boleh kodok tak? Boleh. Setelah dia tahu tentang zakat ni bayar wajib, dia kata, ya Allah Ustazah, kalau macam tu dulu masa zaman saya lara tu kena bayar. Ya. Macam mana nak kira? Pergilah Baitul Mal ke, pergilah pejabat agama suruh dia kira. Dia ahlinya. Dan kita panggil sebagai ahli zikr. Jangan tanya saya. Saya ni secara rafli je boleh kira. Detail tak boleh. Sama juga macam mana kita qada puasa. Qada puasa kena bayar, fidyah juga kena bayar. Walaupun kita tinggal dah lama. Ataupun qada solat, wajib juga dibayar. Maka itulah di antara ekonomi perantara di antara bakhil dan membazir. Ada dua perkataan. Pertama bakhil, kedua membazir. Biasanya seorang akan menjalankan pekan perniagaan akan berlaku bakhil kepada pelanggannya dan tidak pernah lebih kurang dengan pelanggan. Dan tetapi mereka biasanya dahlah bakhil dengan pelanggan. Dia buat apa? Dia membazir pula. Dapat keuntungan tu, dia membazir atas keuntungan diri dia sendiri. Contohnya dia dah meniaga bagus-bagus tu kan, dia membazir. Makannya, makan nak sedap-sedap, ataupun pakaiannya nak harga ribu-riban, tapi dengan apa? Pelanggan tak nak lebih kurang 10 sen tu tak nak. Tak boleh ni. Kan? Maksudnya begitu. Tapi berbeza dengan baginda Rasulullah ini lebih mengutamakan akan kebajikan daripada keuntungan. Baginda menanamkan sifat menderma di dalam perniagaan. Terbalik sungguh Nabi. Kalau kita ni kita yang nak menderma kepada peniaga. Contohnya, balance 20 sen. Tak apalah saya sedekah. Contoh kita kata dekat peniaga tu. Tapi Nabi tak. Dia sedekah pula ke orang. Itu bagaimana Nabi ini dengan sifat itu, perniagaan Sayyidatina Khadijah terus bertambah maju dari segi keberkatan menderma. So jangan takut menderma ni. Jangan takut muflis. Jangan takut gulung tikar. Maka dalam perniagaan ni kita kena banyak audit. Tengok kat mana ni. Maka dia tidak menipu dalam timbangan dan juga tidak mengamalkan riba. Nabi memang tak adalah. Dia sangat telus tentang timbangan dan juga tidak mengamalkan riba. Iaitu baginda menolak riba kerana riba ini menindas orang lain dan juga telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya dalam segi pinjaman. Pinjaman kita hari ni. Dulu kita ni tak ada ilmu, tak belajar. Kita pun ambil pinjaman yang konvensional. Kita bayar riba. Kita tetap berdosa sebenarnya. Tapi nak buat macam mana, dah tak ada ilmu, hari ni teruskan je lah. Maksudnya kalau ada duit lebih tu bayar perhabis lah. Sebab hari ni dah ada secara Islam. Iaitu dari segi takafulnya, bagaimanapun kita ikutlah BLR yang ditulis bagaimana nak kira keuntungan dari segi pengiraan Islam. Maka itulah dengan ada ilmu hari ni banyak. Dari segi takafulnya, perbankan Islamnya, supaya menolak riba tersebut. Sebab tu kadang-kadang kita tengok para alim ulama, dia lebih suka simpan duit bawah bantal berbanding dengan dia nak terlibat dengan bank. Sebab apa? Adakah mereka itu bersifat kuno? Jawapannya tidak. Tetapi mereka sangat menjaga.
Sebab bila dia simpan saja duit dalam bank, dia terlibat dengan riba dan dia akan ditanyai. Sampai macam tu mereka punya penjagaan pembersihan hati dari segi perjalanan kehidupan mereka. Kalau kita macam hari ni, kalau tak simpan duit dekat dalam bank, takut habis tak? Ataupun simpan duit bawah bantal, lama-lama tak tahu pergi mana. Tapi itulah yang mereka jalankan. Sebagaimana kita tengok baginda Nabi yang ajar kita hari ini, macam mana kita tengok Nabi telah mendidik kita hari ini, adakah tidak cukup? So kita tanya. Kalau saya duduk belajar sampai, saya belajar sampai hari ni, kan? Saya duduk baca-baca kan, saya kata, complete dah, tak sanggup nak buat. Nabi ajar buat macam ni, Nabi buat macam ni, Nabi macam ni. Kau apa? Engkau gusar, ini jawapannya. Engkau gelisah, ini jawapannya. Engkau takut, ini jawapannya. Semua Nabi ajar dah. Persoalan kalau dalam diri saya kan, banyak dah dia ajar. Dalam banyak-banyak tu, saya yang tak mampu nak ikut. Tapi mungkin hajar-hajar sekalian ini mampu ikut. Saya ni lambat sikit lah. Kan? Nak orang kata, yalah masih lagi iman ni senipis kulit bawang. Bukan kata nipis kulit bawang, tak tahu kulit bawang tu lagi tebal agaknya, saya lagi nipis. Maka bila membaca ni, kita murojaah, membacalah bedtime story kita ni kan, dia banyaklah macam memberi inspirasi pada diri saya, motivasi pada diri saya lah. Banyak memberi jawapan, banyak memberi iaitu ya Allah, macam kadang-kadang tu rasa macam penat juga kan. Penat, kadang-kadang nak buat kuliah lagi ke. Tapi bila dengan baca seorang-seorang, dengan baca ramai-ramai ni dia lain. Walaupun ramai yang tutup kamera, saya tak tahulah tidur ke kan, nak makan ke, pergi pasar malam ke kan. Tapi saya macam perasan macam ramai orang yang dengar. Tapi dia mungkin aura perkumpulan kita. Itu yang membuatkan rasa macam ya Allah seronoknya. Rasa macam Ustazah, ada. ada. Ada kan, ada bersama-sama dengan saya. Dia bukan tak boleh baca sebab saya sebelum saya sampaikan malam, saya akan baca dulu. Saya akan baca kan, bila excitednya bila nak sampaikan malam tu dia jadi lain tau. Bila kita baca siang tu jadi lain. Bila dengar malam tu ya Allah, Masya Allah. Tambah pula bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal ni Masya Allah. Sangat-sangat besar. So dia ada berbaki beberapa hari lagi lah. Maka bak kata guru tamaklah kita. Tamak ni segi apa? Masa bulan ni lah kita nak all out. Nak all out macam mana? Dari segi nak buatkan kebaikannya, maulid-maulidnya, nak berkorbannya, penat, kurang tidurnya. Bulan ni lah, bulan ni. Tamak kan? Sebab dia berganda-ganda. Bukan berganda dari segi pahala ke apa, tetapi dia ada cahaya-cahaya Rabiul Awal. Ada berbaki lebih kurang sikit je hari lagi. Kita pulun sampai maksimum. Sebab yang bestnya bulan Rabiul Awal ini berbeza dengan bulan Ramadan. Bulan Ramadan siang ni kita berpuasa. Bila berpuasa ni dia ada kekangan. Lepas tu malam ni dengan nak tarawihnya. Lepas tu dengan tadarusnya. Adalah perbezaannya. Tetapi bulan Rabiul Awal ini perbanyakkanlah selawat, majlis-majlis ilmu. Perbanyakkanlah imarahkan tempat-tempat kita. InsyaAllah 29 hari bulan dekat Taska. Ke Taska ketua kelas saya panggil. Di Subang. InsyaAllah kita akan bersama-sama. Jemput datang. Jemput datang semua yang hadir insyaAllah. Semua yang ada ni untuk kita bersama-sama. Tu pun saya rasa tu dah hampir penutup Rabiul Awal. Kita nak shoot dah sehabis boleh. Sebab apa? Satu je. Takut-takut tahun hadapan kita tak bertemu dengan bulan Rabiul Awal. Tu yang kita minta pada Allah. Supaya bulan ini bak kata alim ulama, apa yang kita buat, Nabi akan pandang. Nabi akan tengok. Nabi akan saksikan. Okay, InsyaAllah. Moga-moga Allah berikan kekuatan kepada kita semua. Dari segi jasmaninya, mentalnya, emosinya, rohaninya, Allah bagikan kekuatan. Allah bagikan kepada kita centikan-centikan untuk membuat kebaikan. Sedekahnya, apa sajalah. Maka moga-moga Allah terima, Allah pandang. InsyaAllah Allah akan tengok asbab musabab. Kita tak tahu asbab musabab mana yang Allah akan terima, amalan mana yang Allah terima. Itulah yang memudahkan kehidupan kita, solusi bagi setiap permasalahan insyaAllah. Maka sekadar itu saja buat malam ini.
Nanti insya-Allah kita akan masuk bab yang ke-11 iaitu akhlak baginda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya bercadang untuk menghabiskanlah juga biografi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni dalam bulan Rabiul Awal. Pada bulan hadapan kita akan masuk, mungkin kita akan teruskan dengan bab akidah kita. Kan? Ilmu asas akidah tu kita hold sebab kita nak memberi ruang dan peluang pada bulan Rabiul Awal dengan membaca biografi agung baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, insyaallah. Maka sekadar itu saja, kita tangguh dengan tasbih kafarah dan juga surah Wal-As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa